Iktikaf di bulan Ramadan jauh lebih besar pahala dia daripada bulan-bulan yang lain. Nabi SAW dikatakan, makna kata 10 Ramadan yang terakhir baginda beriktikaf di sepanjang hari di masjid. Hampir-hampir beliau wafat sepanjang Ramadan baginda beriktikaf di masjid. Jadi jangan lupa berniat iktikaf insya-Allah yang pertama. Sekarang ni saya diberi amanah untuk menyampaikan sedikit tazkirah di sepanjang salat tarawih ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan ini. Jadi tarawih ini tuan-tuan sekalian berehat-rehat, dibaca pun tak apa gopoh, sembahyang pun tak apa cepat, jadi dalam keadaan yang tenang. Kemudian kita selang-seli pula dengan tazkirah. Tazkirah ni tuan-tuan sekalian sudah tentulah di dalamnya dibacakan ayat Quran, hadis-hadis Nabi, pesanan-pesanan para alim ulama. Sudah tentulah majlis itu merupakan majlis ilmu. Seperti mana yang disebut oleh sahabat Nabi SAW menyatakan, aku mendengar daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatu sana. Siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, maka ditulis oleh Allah Ta'ala baginya bikulli qadamin, setiap langkah ke majlis ilmu itu ibadatu sana, ibadat seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapat bahagian-bahagian yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hebatnya Ramadan ni apa ni? Kata ulama, hebat Ramadan ni kerana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan turun Quran. Quran sebagai huda, petunjuk, dan mengandungi keterangan-keterangan bagi petunjuk. Ia juga merupakan al-furqan, membezakan, memfarakkan antara hak dan juga batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa melihat anak bulan hendaklah dia berpuasa. Tuhan menyebut ayat ini tuan-tuan, Quran dulu baru puasa. Jadi malanglah tuan-tuan sekalian kalau kita berpuasa dengan tidak membaca Quran. Jadi saran kepada tuan-tuan sekalian, jangan tinggal Quran sepanjang Ramadan, bahkan lepas Ramadan nanti. Quran ini bukan setakat dibaca, dia merupakan huda ni petunjuk. Kita jalan-jalan, kita ni semua ada huda, ada petunjuk, arah tuju. Tuan-tuan masuk Lubuk Raya, dia akan tunjuk kat kita nak pergi mana. Ipoh, Kuala Lumpur, api ikut kiri. Al-Ustaz, Bukit Hitam, pergi ke kanan. Kalau kita ikut petunjuk tu, insya-Allah kita tak akan sesat. Kita akan sampai ke destinasi yang kita tuju. Begitulah kita dengan Al-Quran. Petunjuk Quran, kalau kita ikut betul-betul, insya-Allah akan bawa kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, saya mengajak diri saya tuan-tuan pada malam ni supaya kita merenung hubungan kita dengan Quran. Allah Ta'ala berfirman pada Nabi-Nya Muhammad SAW, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil khainina khasima. Faham baik ayat ni tuan-tuan? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya Muhammad, kami turun pada kamu kitab yang sebenar, yakni Al-Quran. Untuk apa Quran diturunkan pada Ar-Rasul? Litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Supaya kamu guna Quran itu untuk menghukum dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Quran ini sebagai penghukum. Yasin wal Quranil Hakim.
Kita baca Yasin tetap malam Jumaat. Apa makna Yasin? Yasin Tuhan dah tahu apa makna Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Demi Quran kata Allah. Hakim, dia sebagai penghukum. Menghukumkan hak dan batil, betul dan salah. Sah dan batal, halal dan haram. Jadi Quran yang menghukum semua aspek, semua manusia. Tak ada seorang berhak lari daripada hukum Al-Quran. Tengok siapa kita. Kalau kita sebagai suami, kita wajib menghukum anak isteri kita dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebagai tokek, majikan, wajib menghukum kita punya pekerja-pekerja dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai pemerintah wajib menghukum dengan hukum Al-Quran. Baik itu tentang cita-cita Muslim sejati. Orang yang benar-benar beriman, dia bercita-cita nak melaksanakan hukum Quran di bumi tercinta ni. Lah inilah yang dirindui oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu sembahyang Jumaat. Biasanya tu imam baca surah Sajadah. Sebelum kita sujud sajadah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita baca apa? Tu imam baca apa? Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat Quran. Ini sebagai muhasabah. Betulkah kita ni termasuk di kalangan orang yang beriman dengan Quran? Siapa yang beriman dengan Al-Quran ni? Wa iza zukiru biha. Bila dia bacakan ayat-ayat Allah, ayat Quran mengandungi hukum hakam, perintah Allah Ta'ala, kharru sujada, mereka rebah sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, dan mereka tak sombong. Itu pengertian ayat yang kita sujud. Kerana itu kita sujud tanda merendah diri kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah tentu tersemat di dalam hati sanubari kita orang beriman. Kita mau menegakkan hukum Allah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kerana kita yakin hukum Allah lah hukum yang sempurna. Hukum Allah lah hukum yang tepat dan adil. Tidak ada di sana hukum selain pada hukum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bahan muhasabah, tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan renung ayat 178 Al-Baqarah dengan ayat 183 surah yang sama. Kita buka dulu, kita tengok ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajib atas kamu melaksanakan, mengerjakan ibadat puasa seperti mana yang difardu ke atas orang dulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. 5 ayat sebelum ayat tu, ayat surah yang sama, Quran yang sama, ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang beriman, diwajib atas kamu melaksanakan hukum qisas dalam kes bunuh. Apa beza dua-dua ayat ni, tuan? Nadanya sama, wazan dia sama, bentuk dia sama, ujung dia sikit beza. Ya ayyuhallazina amanu, di sini pun ya ayyuhallazina amanu. Satu kutiba alaikumus syiyam, di sini kutiba alaikumul qisas. Ayat Quran 183 kutiba alaikumus syiyam. 178
kutiba alaikumul qisas. Bezanya qisas dengan siam. Puasa dengan qisas. Puasa alhamdulillah. Kita cukup cermat dengan puasa. Cukup cermat. Seminit pun kita tak langgar ketika buka puasa. Ketika makan sup, waktu imsak, kita jaga sungguh-sungguh. Kita mampu tegakkan hukum puasa. Bagaimana hukum qisas? 70 tahun lebih kita merdeka. Hukum Allah Ta'ala terumbang ambing, tuan-tuan. Sampai peringkat dicabar. Hukum manusia lebih tinggi pada hukum Allah Ta'ala. Bila kata ulama, bila hukum Allah, hukum Quran tak tertegak di muka bumi Allah, umat Islam terdedah kepada riddah atau murtad. Macam berlaku baru-baru ni, tuan-tuan sekalian. Bagaimana mahkamah syariah dicabar. Dalam pembicaraan mahkamah syariah tewas, tuan-tuan sekalian. Orang yang ada hati, dia akan terluka, tuan-tuan. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dicabar di bumi tercinta. Tuan-tuan yang dimaksud sekalian, sampai peringkat orang kafir sanggup menghina umat Islam, meletakkan nama Allah di tapak kaki. Tapi bila kita nak berdiam diri, wajib di atas tiap-tiap umat Islam tanamkan dalam jiwa raganya untuk mendaulatkan hukum Allah Ta'ala di muka bumi Allah Ta'ala ini. Kita bukan setakat mendaulatkan kutiba alaikumul syiyam, kita akan berazam untuk menegakkan kutiba alaikumul qisas dan seluruh hukum Allah di muka bumi Allah Ta'ala ini. Hukum Allah Ta'ala tentuan membawa pada kekuatan ummah, perpaduan ummah, kesejahteraan sejagat. Di akhir tazkirah saya ni, saya nak bawa sikit contoh, tuan-tuan, yang berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hasan kampungnya agak jauh daripada kota Madinah. Satu hari, tuan-tuan, dia bawa seekor unta, dia pergi ke Madinah. Sampai dekat masjid, cerita ini masyhur, tuan-tuan, dalam kitab-kitab. Sampai di masjid Madinah, dia tambat untanya di pokok kurma dan dia terus semayang. Oleh kerana dia jalan jauh, letih, lepas semayang dia tidur. Makit-makit semayang, dia cari unta dia hilang. Puas dia cari, akhirnya dia dapati untanya telah disembelih oleh satu orang. Dia tanya orang tu, pasal apa sembelih unta aku? Dia kenal lah unta dia. Talinya, kepala, muka unta pun dia kenal. Unta dia. Unta hang ni jahat. Makan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kami. Patut sangat aku sembelih. Bertengkar dengan orang tua tu, akhirnya dia tarik pedang dia, tikam orang tua tu mati. Bila mati, tuan-tuan sekalian, dia pun Allah, dia menyesal lah. Tak boleh kawal diri. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Masa tu Umar khalifah, Amirul Mukminin. Dia cerita ke Umar. Tengah bersembang dengan Umar tu, tiba-tiba datang 3 orang pemuda, memperkenalkan diri mereka. Mereka ni anak pada orang tua yang dibunuh tadi. Kami minta pada Amirul Mukminin supaya diqisas. Qisas ni, tuan-tuan, kes bunuh dia ada 3. Hak kes ni penghukumnya kepada, makna kita kata, kepada waris yang kena bunuh. Dia boleh nak ampun terus boleh, nak tukar dengan diat pun boleh, atau tuntut dibunuh balas pun boleh. Itu hak, makna yang kena zalim. Dalam Islam, kes bunuh yang boleh ampun waris saja, tuan-tuan. Orang lain tak boleh ampun. Dia kata, ya Amirul Mukminin, ni orang ni dah bunuh bapa kami, kami minta dia dibunuh balas. Umar kata, tak bolehkah kamu maafkan dia, kamu ampunkan dia? Mungkin dia tersilap, terikut perasaan. Tak, kami nak dia dibunuh balas. Macam mana kamu Hasan? Umar tanya. Ya Amirul Mukminin, saya menerima hukum Allah Ta'ala, saya terima. Tapi boleh tak boleh, bagi saya sikit peluang untuk saya balik ke kampung halaman saya berjanji, besok petang waktu ni juga saya akan balik ke masjid ini, besok waktu asar. Umar kata, boleh, tapi kena ada penjamin. Kamu ada adik-beradik di Madinah ni? Tak ada.
Ada kawan rakan pun tak ada. Saya tak kenal siapa di Madinah, kata Hasan. Aku tak boleh lepas kecuali ada penjamin. Maka bangunlah Abu Zar Al-Ghifari, ya Amiral Mukminin, saya sanggup menjamin sahabat saya Al-Hasan. Umar kata, kalau Hasan tak balik, kamu paksa jadi galang ganti. Saya sanggup, ya Amiral Mukminin. Jadi Hasan, tuan-tuan, diberi kuda yang tangkas oleh Umar untuk balik kampung halaman dengan jaminan. Abu Zar jamin dengan syarat balik ketika waktu asar. Kalau tak balik, Abu Zar kena bunuh. Penjamin kena. Dia pun ambil kuda balik. Esok, tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat dah berkumpul di masjid Nabi. Waktu asar dah masuk. Azan mayang asar. Hasan tak sampai. Sahabat-sahabat hari itu, tuan, dia gelisah. Kerana yang menjaminnya Abu Zar Al-Ghifari, sahabat besar Nabi. Bukan sahabat biasa-biasa. Seorang ahli sufi yang hebat. Sahabat utama Nabi. Semua muka memerhati pada Abu Zar. Umar kata, macam mana Abu Zar? InsyaAllah saya sanggup. Tiba-tiba, tuan-tuan, dalam keadaan yang cukup kritikal tu, tiba-tiba, tuan-tuan, tengok seorang laki-laki sedang berlari-lari. Lari rebah, lari rebah, lari rebah. Terus sampai depan Umar, rebah atas riba Umar. Minta maaf, ya Amiral Mukminin, saya terlewat. Oleh kerana banyak urusan yang saya mesti selesaikan, saya bertolak agak lewat daripada yang dijadualkan. Saya pacu kuda ni sekuat-kuat yang saya mampu. Masuk saja pinggir kota Madinah, kuda tu rebah, terus mati. Dia terjun pada kuda, tuan-tuan, dia lari jatuh, lari jatuh, lari jatuh. Kata Hasan ni, rebah depan Umar. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, datang 3 beradik tadi ni. 3 beradik yang semalam tak mau ampun tu. Dia main jumpa Umar, ya Amirul Mukminin, malam tadi kami adik-beradik dah berbincang. Kami dah buat satu keputusan. Kami maafkan saja saudara kami Al-Hasan. Umar kata, semalam kamu kata tak mau maaf. Kenapa hari ni kamu nak maaf? Hasan ni saudara se-Islam kami. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ni bersaudara. Jadi kami kena maaf saudara kami. Kami kena maaf kesalahan saudara kami. Sebab dia saudara kami. Saudara seagama, seakidah. Kalau kami tak maafkan Al-Hasan, kami bimbang. Satu hari nanti orang akan kata bahawa orang Islam dah tak mau memaafkan saudaranya sendiri. Kami tak mau benda ni berlaku. Sebab tu kami sanggup memaafkan saudara kami Al-Hasan. Sahabat-sahabat bertakbir, tuan-tuan, berselawat begitu hebat sekali. Kemudian Allah tengok muka Al-Hasan. Sayyidina Umar, Hasan, kami yang ada sini tak kenal kamu. Kami tak tahu kampung kamu di mana pun. Kalau kamu lari terus tak main-main, kami nak pergi cari mana? Apa yang menyebabkan kamu balik menyerahkan diri? Kata Hasan, ya Amir Mukminin, saya ni orang beriman. Sebagai orang beriman, dia wajib menunaikan janji. Dia tidak boleh mengkhianati janji dia. Saya tak mau lari, saya nak balik dihukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala agar di akhirat besok saya terlepas daripada azab sengsara di sana. Kata Al-Hasan, ya Amir Mukminin, kalau saya tak balik saya bimbang. Satu hari nanti orang akan kata orang Islam ni tak boleh dipegang janjinya. Bagi orang beriman, orang Islam wajib menunaikan janji. Saya datang untuk menunaikan janji saya. Umar perhati pada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar, kamu ni nak mengambil risiko yang cukup berat, cukup tinggi. Silap-silap nyawa kamu akan tergadai.
Apa yang menyebabkan kamu sanggup menjamin Al-Hasan sedangkan kamu tak pernah kenal dia? Kata Abu Zar Al-Ghifari, ya Amiral Mukminin, Al-Hasan tak ada siapa adik-beradik dia di Madinah. Dia tidak ada saudara mara di Madinah ni. Jadi dia amat mengharapkan pertolongan agar orang menjamin dia. Saya sebagai saudara se-Islam, wajib saya menolong saudara saya se-Islam, seagama dengan saya. Kalau saya tak mau tolong dia, tak sanggup tolong dia, saya bimbang satu hari nanti orang akan kata bahawasanya orang Islam dah tak mau tolong saudara se-Islam dia sendiri. Tu saya sanggup, walaupun risikonya tinggi, saya sanggup menjamin saudara saya Al-Hasan. Tiba-tiba tuan-tuan nampak sekumpulan manusia yang ramai datang pada arah Madinah, pinggir Madinah. Mereka ini adik-beradik Al-Hasan. Pak dia mari, mak dia mari, pak mentua, mak mentua, ipak lamai, sepupu sepapat, semua pakat mai. Di hujung sana pula nampak segorombolan manusia daripada makna kata yang kena bunuh tu. Isteri dia, anak dia, cucu cicit dia semua pakat mai. Tuan-tuan, kalau dulu tuan-tuan sebelum datang Islam, silap sikit kira perang. Aus dan Khazraj bunuh pak dia, anak dia balas dendam, akhirnya berperang beratus-ratus tahun. Bila datang Islam bawa hukum qisas. Dua kumpulan manusia yang asalnya tak kenal mengenai bertemu, berpeluk-peluk. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau bapak kita akan digantung, mati, dihukum gantung, tiba-tiba diampunkan. Tuan-tuan boleh nilai macam mana harganya cukup hebat. Maka dua kumpulan manusia tuan-tuan yang tak kenal mengenai pada sebelum ini berpeluk-peluk, meleleh air mata, berkasih sayang kerana agama Allah. Allah kata apa? Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu qisas itu kehidupan, keharmonian, perpaduan. Baik itu tuan-tuan kita bertekad untuk melaksanakan hukum Allah di muka bumi Allah ini yang akan mampu menyatukan umat Islam di seluruh dunia, insya-Allah. Kita akan bangkit tuan-tuan, membebaskan saudara Islam kita di Palestin. Kita dah tak tergamak dengar tuan-tuan penderitaan yang mereka tanggung berpuluh-puluh tahun. Baik itu kita yakin dengan tertegaknya hukum Allah di muka bumi, hukum Quran, maka kita akan menjadi umat yang kuat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, oleh itu jalan yang betul, kita faham Quran betul-betul, laksanakan isi kandungan Quran dalam kuasa yang kita mampu, yang kita terus berjuang dengan harapan tuan-tuan sekalian hukum Islam tertegak sepenuhnya di muka bumi Allah Ta'ala ini. Untuk itu tuan-tuan, puncak utama yang perlu bagi kita menyatukan seluruh umat Islam. Kita tak mampu lagi berpecah tuan-tuan. Quran kata wala tanaza'u fatajalu wa tasabari hukum. Jangan kamu berbantah, berpecah belah, akan hilang kekuatan kamu. Orang kafir uji tuan-tuan berbagai-bagai, lepas satu-satu penghinaan terhadap umat Islam. Kita tak mampu lagi mendengar tuan-tuan penghinaan terhadap agama kita, Tuhan kita. Baik itu kita bertekad, kita akan pertahankan Islam habis-habisan. Kita daulatkan hukum Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.